Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Muzaffar, Guru Akademik di Mahat Tabiah Harati An-Nur, Kuala Ketil, Kedah, Malaysia. Okey, baik. Video pada kali ini adalah untuk subjek Matematik tingkatan 5 KSSM, di mana cikgu nak sambung video penerangan berkaitan dengan subtopik 2.2 operasi asas matriks. Okey, para pelajar dan para penonton yang menonton video ini, okey, boleh rujuk buku teks matematik tingkatan 5 KSSM bermula muka surat 42 sehingga 54. Okey, baik. Dalam video yang pertama ni video part 1, di mana cikgu akan memberi penerangan dengan dengan lebih lanjut, dengan lebih jelas, lebih detail lah, berkaitan dengan 3 standard pembelajaran di bawah standard kandungan 2.2 operasi asal metrik ni. Standard pembelajaran pertama berkaitan dengan menambah dan menolak matriks. Okey, standard pembelajaran yang kedua mendarab matriks dengan suatu nombor, dan standard pembelajaran yang ketiga mendarab dua matriks. Okey, baik. Itu untuk video part 1 ni. Okey, baik. Kita terus pergi kepada subtopik pada hari ini. Okey, baik. Kita pergi kepada standard pembelajaran yang pertama, iaitu menambah dan menolak matriks. Okey, baik. Sebagai contoh dekat sini, perhatikan hamparan elektronik di atas yang menunjukkan jualan kipas angin di kedai elektrik Sinar Jaya. Jualan kipas angin bulan Mac, April dan Mei masing-masing boleh diwakili oleh matriks P. Okey, yang ni 16, 18, 11, 5, 10, 4. Matriks Q, okey, 20, 15, 9, 7, 12, 5, dan matriks R 15, 21, 10, 10, 24, 10. Okey, baik, boleh baca kat situlah matrik tu. Okey, baik. Jumlah jualan bulan Mac dan bulan April, okey, Mac dengan April tu, okey, P dengan Q tu boleh diperoleh dengan menambah matriks P dan matriks Q. Kita tambah dua ni. Okey, baik. Jadi cara tambah dia kita tengok. 16 tambah 20 dapat 36. 18 tambah 15 dapat 33. 11 tambah 9 dapat 20. Yang bawah ni, baris bawah ni, 5 tambah 7 dapat 12. 10 tambah 10 tambah 12 dapat 22. 4 tambah 5 dapat 9. Maksudnya dia tambahkan kedudukan unsur yang sama. Okay, kita dah sentuh berkaitan dengan matrik ni. Dalam tu adalah unsur matriks. Perbezaan jualan antara bulan April dan bulan Mei. Okay, April dengan Mei boleh ditentukan dengan membuat penolakan matriks R dan matriks Q. Okay, R tolak Q. Jadi tengok, 15 tolak 20 dapat negatif 5. 21 tolak 15 dapat 6. 10 tolak 9 dapat 1. Baris bawah ni 10 tolak 7 dapat 3. 24 tolak 12 dapat 12. 10 tolak 5 dapat 5. Penolakan unsur, kedudukan unsur yang sama. Jadi kesimpulannya dekat sini. Penambahan dan penolakan matrik hanya boleh dilaksanakan pada matrik yang sama peringkat. Okay, cuba tengok kat sini. Peringkat dia 2 baris, 3 lajur. Jadi peringkat dia 2/3. Jadi penambahan dan penolakan ni mesti peringkat dia sama. Okay. Unsur yang sepadan, okay, maksudnya kedudukan unsur yang sepadan tadi, ditambah atau ditolak untuk mendapat satu matrik tunggal yang sama peringkat. Bagi matrik A, katakan yang ni, A1, A11, A12, A21, A22. Yang ni pun kita dah sentuh. Apa maksud A11? Baris 1, lajur 1. A12, baris 1, lajur 2. Okay? A21, baris 2, lajur 1. A22, baris 2, lajur 2. Okay? Dan B. B11, B12, B21, B22. Okay, katakan A tambah B. Jadi, cara nak tambah dia, unsur A11 tambah B11, A12 tambah B12, A21 tambah B21, A22 tambah B22. Manakala kalau A tolak B, A11 tolak B11, A12 tolak
B12, A21 tolak B21, A22 tolak B22. Okey, jelas kan kat situ? Okey, baik. Kita pergi pada contoh. Nak bagi nampak lagi lah. Okey, baik. Contoh 6. Tentukan sama ada penambahan dan penolakan boleh dilaksanakan pada pasangan metrik berikut. Berikan sebab anda. Okey, tengok A. A tu matriks 2/3. B tu 2/2. Jadi peringkat dia tak sama. Jadi tidak boleh kerana peringkat matriks A dan B adalah tidak sama. Okey, untuk B, cuba tengok. Peringkat matrik dia 1, 2. D pun 1, 2. Jadi boleh kerana peringkat matrik C dan D adalah sama. E. Okey, matrik E tu 2/2. Matrik F 2/2. Jadi boleh kerana peringkat matrik E dan F adalah sama. Okey, D, G dengan H. Okay, G tu 21, H 22. Jadi tak boleh kerana peringkat matrik G dan H adalah tidak sama. Okey, jelas kan kat situ? Okey, contoh 7. Baik. Diberi matrik C. Okey, ni matrik C, matrik D, matrik P, matrik Q. Okey, tengok yang betul. A, C tambah D. Okey, tengok C tambah D. Okey, peringkat matrik dia sama. Jadi kita boleh tambah. Okey, ambil matrik C, okey, tambah yang matrik D ni. Okey, lepas tu kita tambah mengikut kedudukan unsur yang sama. Okey, 10 tambah 14. Okey, nampak dia susun kat sini. 10 tambah 14, negatif 8 tambah negatif 2, 4 tambah 1 kat sini, 6 tambah negatif 3, negatif 11 tambah 5, lepas tu 7 tambah 9. Okey, ditambah. Jadi hasil tambah dia tu 10 tambah 14 tadi 24, negatif 8 tambah negatif 2. Jadi negatif 8 tambah jumpa dengan negatif jadi tolak. Jadi negatif 8 tolak 2 negatif 10 lah. Okey, 4 tambah 1 5, 6 tambah negatif 3. Jadi tambah dengan negatif jadi tolak. 6 tolak 3, 3 dapat. Negatif 11 tambah 5 negatif 6, 7 tambah 9 16. Selesai. Maksudnya dia menambah unsur yang sepadan. Okey, P tolak Q. Okey, penolakan unsur yang sepadan. Jadi kita ambil P, ambil Q. Kita susun. Okey, negatif 2 tolak 18. Susun dekat sini. 5/6 tolak 1/3. Susun kat tengah-tengah atas ni. 6 tolak negatif 7. Susun dekat atas ni. 7/4 tolak 2/5. Letak tengah-tengah ni. Negatif 13 tolak negatif 8 dekat tengah ni. 5 tolak 3 kat sini. 1 tolak 12 kat sini. 9 tolak 0 kat sini. Dan akhir sekali 1/4 tolak 0.4. Dan akhirnya kita selesaikan dia punya operasi tolak tu. Negatif 2 tolak 18 negatif 20. 5/6 tolak 1/3 dapat 1/2. 6 tolak negatif 7. Tolak dengan negatif jadi tambah. 6 tambah 7, 13. 7.4 tolak 2.5 dapat 4.9. Negatif 3 tolak negatif 8. Okey, negatif jumpa negatif jadi tambah. Jadi negatif 13 tambah 8. Negatif 5. Okey. Lepas tu 5 tolak 3, 2. 1 tolak 12, negatif 11. 9 tolak 0. 9. Okey, 1/4 tolak 0.4 dapat negatif 0.5. 0.15. Okey, jadi kita menolak unsur yang sepadan. Okey, jelas kat situ kan? Baik. Seterusnya contoh 8. Diberi matrik D. Okey, 2x tolak 1, negatif 3, negatif 12, 5 tambah y. Matrik E, x2, 7y. Dan D tambah E, 8, negatif 1, negatif 5, 13. Hitung nilai x dan nilai y. Okey. D tambah E, dia dah bagi dah. 8, negatif 1, negatif 5, negatif 13. Jadi, D tambah E ni kita tulis balik. Kita ambil D ni, matrik D, tambah dengan matrik E. Kita tulis balik kat sini. Okey, yang belah kanan ni kekal. Okey, jadi yang penambahan matrik ni kita tengok unsur yang sepadan dia 2x tolak 1 tambah x. Negatif 3 tambah 2. Negatif 12 tambah 7. 5 tambah y tambah dengan y. Okey, nampak kat sini unsur yang sepadan yang ditambahkan. Jadi 2x tolak 1 tambah x akan jadi 3x tolak 1. Negatif 3 tambah 1, negatif 1.
Negatif 12 tambah 7, negatif 5. 5 tambah Y, 5 tambah 2Y. Lepas tu kita bandingkan kiri dan kanan ni, metrik kiri dan kanan. Okey. 3L tolak 1 sama dengan 8. Negatif 1 memang sama, negatif 1, negatif 5 dengan negatif 5 sama. 5 tambah Y sama dengan 13. Jadi kita ambil dua ni, 3X tolak 1 sama dengan 8, nak dapatkan 3X, negatif 1 pindah belah kanan, jadi tambah 1. Jadi 8 tambah 1 jadi 9. 3X sama dengan 9, jadi nak dapatkan X, 9 bahagi dengan 3 dapat X tu 3. Manakala 5 tambah 2Y sama dengan 13. Nak dapatkan 2Y, 5 positif kat sini, pindah belah kiri, belah kanan ni, akan jadi negatif. Jadi tolak 5. 13 tolak 5 dapat 8. Jadi 2Y sama dengan 8. Nak dapatkan Y, 8 bagi 2 dapat Y itu 4. Jadi X adalah 3, Y 4. Okey, selesai contoh 8. Okey, kita pergi pada contoh 9. Okey, diberi F tambah metrik 16 negatif 3 tolak 7 10 sama dengan negatif 2 3. Hitung metrik F. Jadi nak dapatkan metrik F tadi tu, okey. Jadi F tu kita letakkan kekal sebelah kiri, manakala metrik 16 negatif 3 ni positif ni dengan tolak 7 10 ni pindah belah kanan. Maksudnya bila metrik positif 16 negatif 13 ni pindah belah kanan, okey, positif akan jadi negatif. Jadi tolak kat sini. Manakala yang tolak 7 per 10 ni pindah belah kanan, daripada negatif pindah belah kanan jadi positif, jadi tambah. Okey, jadi kita boleh tambah macam biasalah. Okey, unsur yang sama, negatif 2 tolak 16 tambah 7. Jadi negatif 2 tolak 16 jadi negatif 18, negatif 18 tambah 7, negatif 11. 3 tolak negatif 3, okey, tolak dengan negatif jadi tambah 3 tambah 3 6, tambah lagi 10 jadi 16. Okey, nampak kat situ. Kita kena tengok betul-betul yang positif negatif tu kalau bertemu apa hasilnya. Kena tengok. Jadi dekat sini semak jawapan, gantikan metrik F yang kita dapat ni negatif 16 ni ke dalam persamaan asal ni. Gantikan balik dalam tu. Okey, kalau kita buat balik gantikan dalam tu dapat tak negatif 2 dan 3 ni. Jadi bila kita gantikan negatif 11 tambah 16. Jadi 5 tolak 7 negatif 2. 16 tambah negatif 3 tolak 10. Jadi positif jumpa negatif jadi tolak. 16 tolak 3 13, 13 tolak 10 dapat 3. Jadi betul lah jawapan F, metrik F tu. Okey, baik. Contoh 10. Jadual di sebelah menunjukkan catatan stok buku teks tingkatan 4 bagi mata pelajaran sains, matematik dan ekonomi di SMK Taman Suria. Hitung stok akhir bagi setiap jenis buku teks tersebut. Okey, ada buku teks sains, matematik, ekonomi. Stok awal, stok baru diterima dan buku hilang dan rosak. Jadi cara nak kira stok akhir adalah stok awal tambah buku baru diterima tolak buku hilang dan rosak. Jadi kat sini kita tengok untuk sains, okey. Okey, kat sini 326, okey, matematik 335, ekonomi 82, stok awal lah. Jadi lepas tu stok baru diterima masing-masing kat sini dan stok kata buku hilang dan rosak kat sini. Okey, baik. Jadi stok awal tu kita ambil yang atas ni. 326, 335, 82. Kita tulis dalam bentuk matriks 1-3, okey, peringkat 1-3. Manakala buku baru diterima pun, okey, kita tambah, kita susun ikut matriks, okey, 56, 47, 15. Tolak, okey, buku hilang dan rosak 32, 26, 11. Okey, maksudnya stok awal buku baru terima kita tambah, lepas tu kalau buku hilang rosak kita tolak. Okey, baik. Jadi kita tengok kedudukan unsur yang sama tu. 326 tambah 56 tolak 32 dapat 350. 335 tambah 47 tolak 26 dapat 356. Manakala 82 tambah 15, okey, tolak 11 dapat 86. Jadi jawapan tu dalam bentuk matriks. Jadi kesimpulannya stok akhir buku teks sains, matematik dan ekonomi masing-masing ialah 350, 356 dan 86. Okey,
Okey, gitulah selesai. Okey. Jadi untuk lebih latihan dan pengukuhan berkaitan dengan penambahan dan penolakan metrik ni, cikgu galakkan pada pelajar untuk buat latih kendiri 2.2a pada muka surat 45 ni. Dan jawapan boleh rujuk di bahagian ruangan jawapan di belakang buku teks ni ada jawapan dia. Okey, baik. Kita terus kepada muka surat 46, cikgu nak masuk kepada standard pembelajaran yang kedua untuk satu topik 2.2 ni, mendarab metrik dengan suatu nombor. Okey. Bagaimana jika 5 darab dengan metrik A? Jadi 5 darab metrik A, dia seperti kita tambahkan metrik A itu 5 kali. A tambah A tambah A tambah A tambah A. Okey. Pendaraban metrik dengan satu nombor ialah satu proses penambahan berulang. Jika metrik A didarabkan dengan suatu nombor N, maka metrik A boleh ditambah dengan metrik A yang sama berulang sebanyak N kali. Cantiklah. Kalau N tu 5, maksudnya 5 kali dia tambah tu tadi. Okey. Itu saja. Rumus ini bermakna setiap unsur dalam metrik A ditambah dengan unsur yang sama berulang sebanyak N kali. Jadi, untuk mendarab satu metrik dengan satu nombor, darabkan setiap unsur dalam metrik itu dengan nombor tersebut. Okey, diberi metrik A itu A, B, C, D dan N ialah suatu nombor. Maka N darab A maksudnya N darab metrik A itu sama dengan N, kita tulis metrik A itu A, B, C, D. Sama dengan NA, NB, NC, ND. Maksud dia apa? N tadi itu darab dengan setiap unsur dalam metrik A itu. Okey. Baik, pendaraban metrik dengan satu nombor dikenali sebagai pendaraban skala. Okey, baik. Kita tengok contoh nak bagi lebih jelas berkaitan dengan konsep ni. Contoh 11. Diberi D, metrik D ni negatif 5, 4, 2, 1, hitung 3D. 3D maksudnya suatu skala nombor 3 tu darab dengan metrik D tu. Negatif 5, 4, 2, 1. Jadi penyelesaiannya nombor 3 ni, skala 3 ni darab dengan setiap unsur yang ada dalam metrik D. 3 darab negatif 5, 3 darab 4, 3 darab 2, 3 darab 1. Jadi kita kira lah dia punya hasil darab tu. 3 darab negatif 5, negatif 15. 3 darab 4, 12. 3 darab 2, 6. 3 darab 1, 3. Okey, baik, selesai untuk A. B pula negatif 1/2 D. Okey, maksud dia skala dia negatif 1/2 darab dengan metrik D itu negatif 5, 4, 2, 1. Sama juga konsep dengan jawab yang soalan A tadi. Skala negatif 1/2 tu darab dengan setiap unsur dalam metrik D ni. Okey, negatif 1/2 darab negatif 5, negatif 1/2 darab negatif 1/2 darab 4, negatif 1/2 darab 2, negatif 1/2 darab 1. Jadi negatif 1/2 darab negatif 5 ni dapat 5/2. Negatif 1/2 darab 4 dapat negatif 2. Negatif 1/2 darab 2 dapat negatif 1. Negatif 1/2 darab 1 dapat negatif 1/2. Okey, jelas. Contoh 11. Okey, kita pergi pada muka surat seterusnya 47. Okey, mobilisasi minda 1. Okey, secara berkumpulan. Tujuan meneroka hukum operasi aritmetik dalam penambahan dan penolakan matriks. Okey, baik. Langkah 1, bagikan kelas kepada kumpulan 4 orang murid. 2, tentukan hasil penambahan dan penolakan dalam lembaran aktiviti di bawah. Okey, lembaran aktiviti di bawah tu A, metrik A tu 67, 61. B itu metrik negatif 4, 3, 5, 8. C 92, 10, negatif 1. O 0, 0, 0, 0. Metrik sifar lah kat situ. Okey, baik. Ada 4 kata hukum operasi aritmetik ni. Okey. Yang pertama kita panggil hukum kalis tukar tertib. B hukum kalis agihan. C hukum kalis sekutuan. D penambahan dan penolakan metrik sifar. Kita nak tengok. Kata kalau hukum kalis tukar tertib ni A tambah B dapat berapa, B tambah A dapat berapa. Sama tak dua tu. Okey. Dan A tolak B dapat berapa, B tolak A dapat berapa. Sama tak jawapan dia. Manakala hukum kali agihan ni 1 per kali lah H ni darab dalam kurungan metrik A tambah B. Sama tak kalau orang kata skala H ni darab dengan metrik A tambah dengan skala H darab dengan metrik B. Masing-masing tu tambah tu dapat sama tak? Okey, dengan ni. Manakala H dalam kurungan A tolak B sama tak dengan HA tolak HB ni.
Hukum kali sekutuan A tambah B dalam kurungan A tambah B tambah C. Sama tak A tambah dalam kurungan B tambah C? Manakala A tolak dalam kurungan A tolak B tolak C sama tak A tolak dalam kurungan B tolak C? Satu lagi penambahan dan penolakan matriks sifar ni A tambah kosong dengan A tolak kosong dapat berapa? Okey, baik. Jadi ada tak persamaan kat situ? Kita tengok. Jadi apakah hasil dia? Okey, hasil daripada mobilisasi minda 1 di atas ni. Okey, A tambah B sama dengan B tambah A kalau kita kira. Okey, penambahan matrik tu. Jadi penambahan matrik mematuhi hukum kalis tukar tertib. Akan tetapi A tolak B tak sama dengan B tolak A. Penolakan matrik tidak mematuhi hukum kalis tukar tertib. Cuma penambahan matrik saja. Okey, manakala yang B tadi, hukum kalis agihan. H dalam kurungan A tambah B sama dengan HA tambah HB. Dan juga H dalam kurungan A tolak B sama dengan HA tolak HB. Maksudnya penambahan dan penolakan matrik mematuhi hukum kalis agihan. Dua-dua, maksudnya kiri dan kanannya akan dapat jawapan yang sama. Okey, baik. Hukum kalis sekutuan pula. A tambah B, A dalam kurungan A tambah B tambah C sama dengan A tambah dalam kurungan B tambah C. Maksudnya penambahan matrik mematuhi hukum kalis sekutuan. Akan tetapi dalam kurungan A tolak B tolak C tak sama dengan A tolak dalam kurungan B tolak C. Penolakan matrik tidak mematuhi hukum kalis sekutuan. Okey. Baik. Dan yang D tu, matriks dengan semua unsurnya adalah sifar dinamakan matriks sifar. Misalnya 0000. Penambahan dan penolakan matrik A dengan matrik sifar O tu ialah A tambah O sama dengan A. A tolak O sama dengan A. Maksudnya matrik tu tambah atau tolak dengan matrik kosong tu akan dapat matrik tu sendiri. Okey, baik. Selesai berkaitan dengan keempat-empat hukum operasi aritmetik yang melibatkan matriks ni. Jadi kita tengok lagi muka surat 48. Okay. Contoh 12. Diberi matrik P 79-38-612. Q 2-3-1504. Hitung 3 dalam kurungan P tolak Q. Maksud dia apa? Okay. Satu skala nombor 3 ni. Lepas tu dalam kurungan matrik P kita tulis balik. Tolak matrik Q. Buat penolakan dalam kurungan dulu. Yang sepadan. Maksudnya unsur sepadan. 7 tolak 2, 5. 9 tolak negatif 3. Tolak dengan negatif jadi tambah. 9 tambah 3, 12. Negatif 3 tolak 1, negatif 4. 8 tolak 5 dapat 3. 6 tolak 0 dapat 6. 12 tolak 4 dapat 8. Lepas tu baru darabkan semua unsur ni dengan 3. Jadi 3 darab 5, 15. 3 darab 12, 36. 3 darab negatif 4, negatif 12. 3 darab 3, 9. 3 darab 6, 18. 3 darab 8, 24. Selesai contoh 12. Seterusnya contoh 13. Diberi 1/2 darab matrik 4, 12. Tolak matrik X negatif 3 sama dengan 5Y. Hitung nilai X dan nilai Y. Okay, cuba tengok dulu penyelesaian untuk A ni. Okay, 1/2, 4/12 tolak X. Negatif 3, 5Y. Jadi, 1/2 darab dulu dengan 4 dapat 2. 1/2 darab 12 dapat 6. Okay. Yang ni kekal, yang ni kekal. Okay, baik. 2 tolak X. Okay, yang ni 6 tolak negatif 3 jadi tolak dengan negatif jadi tambah. Okay. Jadi, kita tengok unsur yang sepadan atas dan bawah. 2 tolak X sama dengan 5. Jadi nak dapatkan X. Okay. Positif 2 ni pindah belah kanan jadi negatif. 5 tolak 2, 3. Jadi yang belah kiri tinggal negatif. Negatif X sama dengan 3. Jadi nak dapatkan X, tukar kedudukan. Jadi belah kanan jadi negatif 3. 6 tolak negatif 3 sama dengan Y. Okay, tolak dengan negatif jadi tambah. 6 tambah 3 dapat 9. Y dapat 9. Okey, B 4R tambah matrik 902 negatif 3 sama dengan matrik negatif 3, 4, 10, 1. Hitung matrik R. Okey. 4R. Okay, kita tulis balik soalan dia.
Lepas tu kita tinggalkan 4 art tu sebelah kiri, manakala matrik 902 negatif 3 ni pindah belah kanan. Jadi asalnya positif, pindah belah kanan jadi tolak kat sini negatif, tolak lah. Jadi kita tolak unsur yang sepadan. Negatif 3 tolak 9, negatif 12. 4 tolak 0, 4. 10 tolak 2, 8. 1 tolak negatif 3, tolak dengan negatif jadi tambah. 1 tambah 3, 4. Ini dapat 4 art. Nak dapatkan art, setiap unsur ni kena bahagi dengan 4 ataupun darab dengan 1/4. Sama ialah konsep dah. 1/4 darab negatif 12 dapat negatif 3. 1/4 darab 4 dapat 1. 1/4 darab 8 dapat 2. 1/4 darab 4 dapat 1. Jadi selesai kat situ. Okey, seterusnya contoh 14. Okey. Baik. Purata bilangan kenderaan di suatu kawasan parkir untuk setiap hari bagi 5 hari bekerja diwakili dengan jadual X. Jadual Y pula mewakili purata bilangan kenderaan pada hujung minggu. Okey, baik. X ni untuk hari bekerja 5 hari, setiap 5 hari bekerja, manakala jadual Y ni untuk hujung minggu. Okey, baik. Hitung bilangan kenderaan yang parkir di kawasan tersebut dalam seminggu. Jadi untuk jadual X ni, okay, dia kata setiap 5 hari bekerja. Maksudnya hari bekerja ada 5 hari. Jadi 5 darab dengan X lah. 5 darab dengan matrik X ni. Manakala tambah 2Y. Sebab apa 2Y? Hujung minggu ada 2 hari. Okay, sama ada Jumaat Sabtu ataupun Sabtu Ahad. Itulah. Bergantung kepada pantai barat ke pantai timur. Tengoklah. Okey, 5X tambah 2Y. Maksudnya 5 darab matrik X tambah 2 darab matrik Y. Okey, 5 darab matrik X. Matrik X yang ni 4, 2, 8, 20, 11. Manakala yang ni tambah 2 darab dengan matrik Y. 25, 5, 12, 13. Lepas tu kita dah belajar tadi bila darab dengan nombor skala ni 5. 5 darab 42 dapat 210. 5 darab 8, 40. 5 darab 20 dapat 100. 5 darab 11, 55. Dapat kat sini. Manakala 2 ni darab dengan 25 dapat 50. 2 darab 5, 10. 2 darab 12, 24. 2 darab 3 dapat 6. Jadi kita tambahkan unsur yang sepadan. 210 tambah 50 dapat 260. 40 tambah 10 dapat 50. 100 tambah 24 dapat 124. 55 tambah 6 dapat 61. Okey. Selesai untuk contoh 14. Jadi untuk lebih latihan dan pengukuhan berkaitan dengan mendarab matrik dengan suatu nombor ni, cikgu galakkan pada pelajar buat latih diri 2.2B ni, muka surat 49 dan jawapan boleh rujuk di bahagian belakang ruangan jawapan di belakang buku teks ni. Okay, kita nak masuk kepada standard pembelajaran yang ketiga, muka surat 50 ni, mendarab dua matriks. Okey. Bagaimanakah mendarab dua matrik ni? Berdasarkan situasi sebelum ini yang cerita pasal kipas berdiri, kipas siling, kipas dinding tadi tu sama di kedai dan kata dalam talian tadi kan, kita ambil contoh yang sama. Okey, baik, ini matrik dia, matrik P. Okey, 16, 18, 11, 5, 10, 14. Baris atas ni yang dijual di kedai, manakala baris bawah ni yang dalam talian. Katakan komisen jualan setiap unit kipas berdiri, siling dan dinding ialah RM25, RM30 dan RM20 masing-masing lah. Maksudnya komisen untuk kipas berdiri RM25, kipas siling RM30, kipas dinding RM20 setiap satu. Bagaimanakah anda menghitung jumlah komisen yang diperoleh daripada jualan di kedai dan dalam talian? Jadi kita kena pecah kepada dua bahagian. Okey, jumlah komisen yang diperoleh daripada jualan di kedai kita ambil yang atas, baris atas. Okey, 16 darab 25 untuk kipas berdiri ni komisen dia RM25 satu. Kipas siling 18 unit darab dengan komisen dia RM30 setiap satu, tambah okey 11 ni kipas dinding darab dengan komisen dia RM20 setiap satu. Jadi tambah semua dapat RM1160. Manakala jumlah komisen yang diperoleh daripada jualan dalam talian 5 unit darab komisen RM25 untuk setiap unit kipas berdiri itu, tambah 10 unit kipas siling darab komisen RM30 setiap satu, tambah lagi 4 unit kipas dinding, okey,
kipas dinding tu, kipas angin dinding dalam talian darat dengan RM20, komisen setiap satu, tambah semua dapat RM505. Okey, baik. Seterusnya, jumlah komisen yang diperoleh boleh dikira dalam bentuk matriks jika komisen jualan setiap unit kipas diwakili dalam bentuk matrik lajur, iaitu okey, ni matrik lajur ni maksudnya dia ada satu lajur je. Baris ada 3, lajur ada 1. Sebab tu kita panggil matrik lajur. Kita susun dia punya komisen tu 25, 30, 20. Maksudnya 25 ni komisen kipas berdiri, 30 ni komisen kipas siling, 20 ni komisen kipas dinding. Maka jumlah komisen yang diperoleh daripada jualan di kedai dan dalam talian boleh ditulis dalam bentuk matrik seperti berikut. P darab K. Okey, matrik P tu, yang ni matrik P darab dengan matrik K komisen ni. Jadi cara dia macam mana? Okey. Tengok ni, 16 darab 25 tambah 18 tambah 30 tambah 11 darab 20 diletakkan pada baris atas. Manakala 5 darab 25 tambah 10 darab 30 tambah 4 darab 20 ni diletakkan pada baris bawah. Jadi kita tambahkan yang atas, tambahkan yang bawah. Okey, yang atas dapat 1160 juga. Yang bawah ni dapat 505 juga. Okey, dalam bentuk matriks. Okey. PK dikenali sebagai pendaraban matriks P dengan matriks K dan matriks 1160 dengan 505 ni ialah hasil darab dua matriks itu. Jadi konsep dia kat sini dia nak buktikan bahawa secara umumnya untuk mendarab dua matrik A dan B, bilangan lajur matrik A mesti sama dengan bilangan baris matrik B. Okey, cuba tengok kat sini. Okey. Matrik P ni ada 2 baris, lajur dia 3. Matrik K ni dia punya baris 3, lajur dia 1. Jadi nampak tak? Okey, dia punya lajur matrik P dengan bilangan baris matrik K ni sama. Jadi konsep dia kat sinilah dia kata. Bilangan baris matrik A, okey, baris M ni dan bilangan lajur matrik B iaitu P ni. Kata menjadi peringkat bagi hasil darab dua matrik itu AB. Jadi hasil darab matrik itu akan membentuk matriks yang ada bilangan bilangan baris dia tu sama dengan bilangan baris matrik A, manakala lajur dia tu sama dengan lajur matriks B ni. Okey. Jadi kat sini katakan M darab N. Lepas tu darab dengan yang matrik B ni NP, jadi hasil darab dia tu matrik itu M darab P, peringkat matrik dia. Okey, baik. Jika matrik A mempunyai peringkat MN dan matrik B mempunyai peringkat NP, maka pendaraban AB boleh dilakukan dan peringkat AB ialah MP. Kena faham. Jadi MN darab NP, N dengan N tu sama, jadi hasil dia M darab P. Okey, kita tengok contoh lah nak bagi lebih faham. Contoh 15 muka surat 51 ni. Diberi matrik C 83 dan matrik D 1, 2, -2, 5. Tentukan sama ada pendaraban CD dan DC boleh dilakukan atau tidak. Jika boleh, nyatakan peringkat hasil darab matrik itu. Okey, penyelesaian dia. Okey, matrik C ni peringkat dia 21. 2 baris, 1 lajur. Peringkat D pula 2 darab 2 sebab ada 2 baris, 2 lajur. Bila kita susun, C itu 2 darab 1, D ni 2 darab 2. Cuba tengok kat sini tengah-tengah dia. Okey, lajur matrik C tak sama dengan baris matrik D. Jadi kita tak boleh buat pendaraban. Okey, konsep dia mesti sama macam ni tadi. Okey, tengah-tengah ni mesti sama. Jadi kat sini kita tengok tak sama, jadi tak boleh nak buat pendaraban. Okey, sebab bilangan lajur matrik C tidak sama dengan bilangan baris matrik D. Manakala kalau D darab dengan C, D itu matrik 22. C itu matrik 21. Okey, cuba tengok kat sini. Pendaraban DC boleh dilakukan kerana bilangan lajur matrik D ni 2 sama dengan bilangan baris matrik C ni 2 sama. Jadi hasil darab ni akan dapat matrik 21 kat sini. Okey. Pendaraban DC ialah 21. Baik. Contoh 16 kita tengok macam mana kita buat pendaraban tu.
Diberi matrik A 2, 3, 1, 5 dan matrik B 6, -7, -2, 1. Hitung AB. Maksudnya matrik A darab matrik B. Macam mana kita darabkan? Okey, mula-mula tengok. Okey. 2 darab dengan 6. Lepas tu tambah 3 darab -2 diletakkan sebelah kiri atas. Okey, jadi kita kira kat situ. 2 darab 6, 12. Tambah 3 tolak 2. Jadi tolak -6. Jadi 12 tolak 6 dapat 6. Okay, unsur pada baris 1, lajur 1. Okay. Lepas tu, 2 dengan 3 ni pula, tengok 2 darab -7 tambah 3 darab 1. Dia letakkan dekat baris 1, lajur 2 ni. Okay. 2 darab -7, -14. Tambah 3 darab 1, tambah 3. Jadi, -14 tambah 3, okay, -11. Okey, lepas tu dia ambil yang bawah pula 1 dengan 5 ni. Jadi 1 darab yang ni dulu 6 tambah 5 darab -2. Diletakkan dekat baris 2 lajur 1. 1 darab 6 tambah 5 darab -2. Jadi 1 darab 6 6 tambah -10 tolak 10. Jadi 6 tolak 10 -4. Jadi unsur pada baris 2 lajur 1. Dan yang akhir sekali 1 dengan 5 ni okey darab dengan ni. 1 darab -7 dapat -7 kat sini. Tambah 5 darab 1. Diletakkan pada baris 2 lajur 2. Jadi 1 darab -7 tambah 5 darab 1 5. -7 tambah 5 -2 kat sini. Jadi jawapan dia bila kita darabkan matrik A dengan B ni tadi, okey, menggunakan langkah-langkah yang ditunjukkan tadi ni, dia akan jadi macam ni lah, lebih kurang macam ni lah ringkas dia. Jadi jawapan dia akan dapat matrik 6, -11, -4, -2. Okey, baik. Selesai kat situ. Buat latihan berkaitan dengan contoh 16 ni sambil tulis. Baru kita akan nampak dia punya cara tu. Okey, seterusnya kita pergi kepada muka surat 52. Okey. Contoh 17. Banyak contoh ni bagus dalam buku teks ni. Okey, contoh 17. Diberi matrik E. Okey, matriks peringkat 2 darab 3. Ada 2 baris, 3 lajur. Manakala F, 2 baris, 1 lajur. Dan matrik G ada 1 baris, 2 lajur. Okey, baik. Apakah hasil darab matrik G dengan E? Okey, G ni kita ambil G 4, 3. Manakala E tadi, yang ni, matrik 2, 3. Kan? Matrik G ni 1, 2. Jadi hasil darab dia akan menjadikan bentuk matrik itu adalah 1 darab 3. Okey, cuba tengok cara dia darab tu. 4 darab 5. Lepas tu tambah 3 darab -3. Diletakkan dekat sebelah kiri sekali. Okey. Lepas tu 4 darab -1 tambah 3 darab 8. Diletakkan tengah-tengah. Dan 4 darab 0 tambah 3 darab 7 diletakkan yang paling kanan. Sebab dia nak jadikan hasil darab matrik tu 1, 3. Maksudnya 1 baris, 3 lajur. Okay? Jadi 1 baris, 3 lajur. Jadi kita selesaikan dia punya penambahan ni. 4 darab 5, 20 tambah 3 darab -4. Jadi -12 tolak 12 lah. 20 tolak 12 dapat 8. 4 darab -1 -4 tambah 3 darab 8, 24. -4 tambah 24 jadi 20. Okey, lepas tu 4 darab 0, 0. 3 darab 7, 21. Jadi dapatlah matriks tu dalam bentuk peringkat 1, 3. Okey. FG, cuba tengok. F tu -2, 1, 7. Peringkat 2, 1. Manakala yang G tu adalah peringkat 1, 2. Jadi hasil darab dia akan membentuk matriks 2, 2. Okay, cuba tengok cara dia darab. -2 darab 4. Okay, diletakkan pada baris 1 lajur 1. Lepas tu -2 darab dengan 3 diletakkan pada baris 1 lajur 2. Lepas tu tengok pula 7 ni. 7 darab 4. 7 darab 4 diletakkan pada baris 2 lajur 1. Dan 7 darab 3 ni diletakkan pada baris 2 lajur 2. Jadi -2 darab 4, -8. -2 darab 3, -6. 7 darab 4, 28. 7 darab 3, 21. Nampak tak bentuk dia ni peringkat dia 2 darab 2. Jadi betul lah konsep dia tadi. Pendaraban matrik ni. GF. Okey, matrik G 4, 3. F tu -2, 7.
Okey, nampak matrik G tu 1 2, matrik F ni peringkat 2 1. Jadi hasil darab ni akan membentuk matrik 1 1. Cuba tengok cara dia darab. 4 darab negatif 2 dia letak 4 darab negatif 2 tambah 3 darab 7. Jadi 4 darab negatif 2 negatif 8 tambah 3 darab 7 ni 21. Negatif 8 tambah 21 jadi 13. Jadi hasil darab matrik itu 1 1. Betul tak? Okey, jelas kat situ. Contoh 18. Diberi matrik K. Okey, ni matrik K. Matrik L yang ni, hitung L kuasa 2. Maksudnya L kuasa 2 ni matrik L darab matrik L. Maksudnya kita tulis 2 kali matrik L tu dan kita darabkan dia. Macam mana darab? Kita dah belajar tadi. Okey. Negatif 4 darab negatif 4 dapat 16. Tambah 2 darab 0 dapat macam ni. Letakkan pada baris 1 lajur 1. Negatif 4 darab 2. Okey. Tambah 2 darab 1. Okey, macam ni. Jadi negatif 4 darab 2 tadi negatif 8. Jadi tambah 2 darab 1 dapat 2 tambah 2 lah. Lepas tu tengok yang bawah pula 0 dengan 1 ni. 0 darab negatif 4, 0 tambah 1 darab 0, 0 juga. Macam ni. 0 darab 2, 0 tambah 1 darab 1. Dapat 1. Jadi kita tambahlah. Dapat 16, negatif 8 tambah 2, negatif 6, 0 tambah 0, 0, 0 tambah 1, 1. Okay, selesai untuk hasil darab matrik L kuasa 2 tu. Okay, L kuasa 2 sama dengan L darab L. Okey, seterusnya KL kuasa 2. Okey, baik. Kita ambil matrik K ni, kita tulis balik K. Okey. Matrik L ni kita dah L kuasa 2 kita dah kira, tuliskan balik kat sini. Lepas tu kita darab. Macam mana kita darab? Okey. 3 darab 16 tambah 2 darab 0. Dia letakkan dekat atas ni. Okey, baris 1 lajur 1. Lepas tu negatif 1 darab 16 tambah 5 darab 0. Okay, dia letakkan pada baris 2 lajur 1. 4 darab 16, 64 tambah negatif 2 darab 0. Jadi 0 lah kat sini. Okay. Lepas tu pula barulah dia pergi pada yang belah kanan ni. 3 darab negatif 6 dapat negatif 18 tambah 2 darab 1 tambah 2 lah kat sini. Lepas tu negatif 1 darab negatif 6 dapat 6 tambah 5 darab 1 tambah 5 lah. Dan akhir sekali 4 darab negatif 6 negatif 24 tambah negatif 2 darab 1 negatif 2 tambah negatif 2 macam ni. Jadi kita selesaikan 48 tambah 0 48 negatif 18 tambah 2 negatif 16 negatif 16 tambah 0 negatif 16 6 tambah 5 11 64 tambah 0 64 negatif 24 tambah negatif 12. Jadi tambah negatif 2. Okey. Tambah dengan tolak jadi tolak lah. Negatif 24 tolak 2 jadi negatif 26. Okey, manakala CL kuasa 3, maksudnya L kuasa 3, matrik L kuasa 2 tadi, darab dengan matrik L. Matrik L kuasa 2 kita dah kira dah, jadi masukkan balik dan tulis matrik L kat sini. Lepas tu kita darab. Okey, mula-mula 16 darab negatif 4 tambah negatif 6 darab 0. Okey, kat sini. Lepas tu lepas tu 16 darab 2 dapat 32 tambah negatif 6 darab 1 kat sini. Negatif 6 lah, negatif 6 darab 1 negatif 6 tambah. 0 darab negatif 4 dapat 0 tambah 1 darab 0 dapat 0 kat sini. 0 darab 2 dapat 0 tambah 1 darab 1 macam ni. Jadi kita tambah. Negatif 4 tambah 0 negatif 64 tambah 0 negatif 64. 32 tambah negatif 6. Jadi tambah dengan tolak jadi tolak. 32 tolak 6 26. 0 tambah 0 0 0 tambah 1 1. Selesai. Okey, contoh 19. Okey, baik. Habis dah. Okey, diberi 6x tolak 5 darab dengan matrik 2 3 1 4 sama dengan matrik 7 1 tolak y. Maksudnya matrik 1 darab 2 ni darab dengan matrik 2 darab 2 dia akan menghasilkan matrik 1 2. Okey, macam ni. Cari nilai x dan y. Okey, cara kita darab tu 6x darab 2 tambah negatif 5 darab 1. Diletakkan pada baris 1 lajur 1 ni. Okey. Dan selepas tu
6X darab dengan 3 tambah negatif 5 darab 4 diletakkan pada baris 1 lajur 2. Itu saja. Lepas tu kita tambah macam biasa. Kita darab macam biasa kat sini. 6X darab 2, 12X tolak. Okay, tambah negatif 5 darab 1 ni. Negatif 5 jadi positif jumpa negatif jadi tolak 5. Manakala yang ni baris 1 lajur 2 ni 6X darab 3 18X tambah negatif 5 darab 4 negatif 20. Jadi tambah negatif 20 jadi tolak 20. Jadi kita bandingkan okey dengan jawapan dia ni 7 1 tolak Y. Jadi 12X tolak 5 ni okey sama dengan 7. Manakala 18X tolak 20 ni sama dengan 1 tolak Y. Jadi kita boleh cari nilai lah. 12X tolak 5 sama dengan 7. Negatif 5 ni pindah belah kanan jadi tambah 7 tambah 5 12. Okey 12X sama dengan 12 nak dapatkan X 12 bagi 12 dapat X sama dengan 1. Manakala 18X tolak 20 sama dengan 1 tolak Y. Kita dah kira nilai X ni. Gantikan X sama dengan 1 dalam persamaan ni. Jadi 18 darab 1 kat sini. Tolak 20 sama dengan 1 tolak Y. Jadi 18 darab 1 18. Tolak 20 jadi negatif 2. Sama dengan 1 tolak Y. Okey, Y sama dengan okey. Kita tinggalkan negatif Y belah kanan. 1 positif ni pindah belah kiri jadi negatif. Jadi negatif 1 tolak 2 jadi negatif 3. Jadi negatif Y sama dengan negatif 3. Jadi Y sama dengan 3 lah. Buang negatif tu. Okey, contoh terakhir. Jadual di bawah menunjukkan unit saham yang dibeli oleh Khairil dan Mahmud. Okey, saham A dengan saham B. Okey, Khairil saham A dia 5,000, saham B dia 4,000. Mahmud saham A dia 2,000, saham B dia 6,000. Diberi harga seunit saham A dan seunit saham B semasa pembelian ialah RM RM1.50 dan RM0.82 sen lah. Hitung jumlah pelaburan Khairil dan pelaburan Ahmad. Okey, baik. Kita susun ikut metrik lah. Macam ni. Kita ambil je data dalam jadual ni, kita susun ikut metrik ni. Dan satu lagi metrik tu, metrik untuk harga seunit saham tu, kita letakkan yang A dekat atas, B dekat bawah. Sebab kita akan buat pendaraban kat sini. Okey. 5,000 darab RM1.60. Sebab 5,000 ni unit saham A, bilangan unit saham A darab dengan dia punya harga seunit saham A kan. Okey. 5,000 darab RM1.50 tambah 4,000 ni apa? Unit saham B ni, Khairil ni darab dengan tambah 4,000 darab 0.82. Sebab tu dapat ni. Okey. 5,000 darab RM1.50 dapat 7,500 tambah 4,000 darab 0.82 ni dapat 3,280. Itu untuk Khairil. Okey, baris atas ni Khairil. Manakala yang bawah ni Mahmud tadi 2,000 unit darab dengan RM1.50 dapat 3,000 kat sini jumlah pelaburan saham A Mahmud. Manakala Mahmud ni saham B dia 6,000 unit darab dengan kadar dia punya harga seunit 0.82 jadi tambah 4,920. Jadi 7,500 tambah 3,280 dapat 10,780. Manakala 3,000 tambah 4,920 dapat 7,920. Jadi kita baca atas dengan bawah ni. Jumlah pelaburan Khairil dan Mahmud masing-masing ialah 10,780 untuk Khairil dan 7,920 untuk Mahmud. Okey, sekian, terima kasih. Okey, jadi sebelum meninggalkan video ni, cikgu galakkan pada pelajar untuk buat latih kendiri 2.2C untuk lebih mahir dan membuat pengukuhan bagaimana mendarab dua matriks. Okey, dua matriks tersebut. Okey, jawapan pada muka surat 54 ni lah. Okey, dan jawapan boleh rujuk di bahagian belakang buku teks. Okey, itu saja penerangan panjang lebar cikgu untuk video part 1 ni. Ini baru part 1. Okey, manakala maksudnya ada video part 2 untuk subtopik 2.2 ni. Subtopik 2.2 ni dia panjang, dia banyak standard pembelajaran. Jadi cikgu dah sentuh 3 standard pembelajaran tadi, iaitu kata apa? Menambah dan menolak matriks. Yang kedua tu mendarab matriks dengan satu nombor dan yang ketiga adalah menambah dua matriks. Okey, itu saja perkongsian cikgu untuk video part 1 ni. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat kepada semua yang menonton.